صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا في حاجتنا فإنه لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Puji dan doa bersermati berterima kasih. Dan saya menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur Allah kita kembali dan menikmati Allah, redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Rasulullah, Rasulullah, Al-Quran, mukjizat Al-Quran, yang ke Al-Quran Islam Al-Quran dan Islam. Nanti saya pun nak sebut tentang Quran. Berkait dengan Quran kita ambil sikit tentang Quran. Sebab mukjizat yang paling besar Al-Quran. Bagi mukjizat yang kita sampai tiada mukjizat makna. Di samping kita maklum berkaitan dengan nilai bacaan Quran tentang pahala satu mewakili beberapa pada pahala daripada 10 dia ataupun 25 atau 50 ataupun 100 pahala. Jadi dalam konteks Al-Quran, nilai kita bila berkait dengan Quran di sudut berapa banyak kita baca, di sudut berapa banyak kita baca Quran satu hari. Maka di sana ada 6 martabat, 6 golongan yang berkait dengan banyaknya kita membaca Al-Quran satu hari. Saya ringkaskan. Golongan yang pertama adalah golongan yang disebut sebagai Al-Ghafili, yaitu golongan umat yang masih dan termasuk golongan yang lalai dengan Quran. Di sudut bacaan
Sekitar bacaan Quran kalau kita baca, kalau dibacakan sekitar daripada 1 ke 9 ayat, ataupun dalam lingkungan satu muka atau satu lembar Quran. Jadi kalau kita baca Quran saat semalam itu hanya mampu kita membaca 1 ke 9 ayat. Maka kita masih lagi termasuk dalam golongan yang masih berada di Quran. Wakil. Pada sana hadis Nabi SAW yang disebut, siapa yang membaca 10 ayat, siapa yang membaca 10 ayat dengan Al-Quran pada suatu malam ataupun di penghujung harinya, suatu malam, tidak dituliskan dia daripada golongan yang lalai. Jadi maknanya baca Quran itu dah pahalanya banyak kan? Baca dalam 2-3 ayat pun pahalanya dah banyak. Pahala banyak kan? Kalau kita baca Quran itu satu baris itu hurufnya dia average huruf satu baris lebih kurang dalam 40 huruf. Jika 40 huruf kalau dalam konteks satu pahala satu huruf itu 10 pahala. Baca Quran bukan pada sembahyang dan tidak ada untuk. Jadi satu huruf itu nilainya 10 pahala. Kalau kata 40 dah 400 satu baris ya. Kalau kita baca 5 baris katakan kan dibandingkan itu satu baris Quran, satu lembar Quran itu ada lebih kurang dalam 15 baris ya. Mana kalau kita baca separuh muka tu kan berarti pahala banyak. Tetapi bentuk mencukupi kadar setidak-tidaknya untuk keluar daripada golongan berkait dengan Quran disebut bacaan. Berapa banyak kita baca Quran masih lagi disebut sebagai golongan konflik yang lain. Dan apik sikit kalau kita mampu dan kita cukup buat sehari semalam kita baca Quran lebih sikit daripada 1 muka surat. Iaitu golongan yang kedua, golongan yang disebut sebagai az-zakirin, golongan yang mengingati Quran. Sekitar bacaannya 10 ke 49 ayat. Jadi maknanya 10 ke 40 ayat itu dalam antara 1 muka ke 4 muka surat. Kalau kita baca satu muka surat setengah, satu muka surat setengah, maknanya kita dah keluar daripada kelompok yang disebut sebagai al-ghafilin bil Quran, orang yang lalai dengan Quran. Tak ada banyak, tapi kalau nak dibandingkan dengan apa yang kita tadap, apa yang kita hadap sehari-hari, terutama dengan telefon kita, memang tak berbalik. Ya? Jadi kalau kata kita sikit, baca satu hari semalam satu buka surat lebih sikit, suku ke setengah ke ataupun 2 muka surat, 3 muka surat, 4 muka surat, maka antara 1 ke 49 ayat maka naik kepada golongan az-zakiri. Kemudian golongan yang ketiga pula disebut sebagai golongan al-hafizin, orang-orang yang memelihara Al-Quran. Dia mampu membaca istiqamah daripada sehari malam antara 50 ayat ke 99 ayat, antara 4 ke 10 muka surat, 4 ke 10 muka surat. Baca 4 muka surat, 5 muka surat, sehari 6 muka surat ke 10. Dia naik upgrading martabat nilai kita dengan Quran disebut bacaan kita berapa banyak, iaitu golongan az-zakirin, al-hafizin, golongan yang mengenal Quran. Naik lagi ke makam yang keempat, iaitu membaca Quran, para pembaca Quran yang disebut sebagai al-qanitin. Golongan al-qanitin maknanya orang-orang yang qanitin, orang-orang yang setia dengan Quran, setia dengan Quran. Rahmat yang membaca, ada waktu kosong dibaca, yang bacaan sekitar antara 100 ke 199 ayat. Dari antara 10 muka surat naik kepada 20 muka surat. Kalau kita baca saat semalam kita mampu istiqamah 10 muka surat ke 11 ke 12 ke 10 setengah muka surat ke ataupun 14, 15 sampai ke 20 muka surat sehari baca.
Maka termasuk dalam golongan al-Khaliji, golongan orang-orang yang setia dengan Quran. Kalau kita boleh baca 20 muka surat satu hari, daripada subuhnya sampai ke malam, sampai sebelum tidur katakan itu. 20 muka surat itu maknanya sebulan, maknanya satu hari 20 muka surat, satu duduk, baca Quran satu duduk. Itu golongan al-Khaliji. Maknanya melepasi daripada 10 muka surat ke atas, sampai ke 20 muka surat. Lagi naik lagi kepada golongan yang kelima yang disebut sebagai al-faizin, golongan yang berjaya, yang beruntung, yang berjaya. Sekitar yang mampu membaca Quran semalam antara 200 ke 259 ayat, antara 20 muka surat sehari ke 30 muka surat. Mana dia kekal membaca, dia mampu membaca sehari dia baca satu juz ke atas, lebih sikit. Maknanya antara 20 muka surat ke 30. Kalau 30 muka surat itu maknanya satu juz setengah. Dia boleh baca satu hari semalam dengan dengan kemahuan, kehendak dan perhatian dia. Susah payah dia baca Quran satu hari lebih daripada satu juz. Dia muka surat dia ada satu juz setengah. Antara ranking antara yang golongan al-faizin yang percaya. Dan golongan yang keenam, golongan yang disebut sebagai golongan al-qanitin, orang-orang yang bukan golongan yang disebut golongan al-muqantirin. Al-muqantirin iaitu golongan orang-orang yang mewah, kaya dengan Quran, golongan jutawan. Lagi banyak baca, lagi banyak faham. Antara bacaan Qurannya sehari semalam antara 300 ayat naik ke 1000 ayat. Antara 30 muka surat, iaitu dia boleh baca sehari semalam 30 muka surat, antara 30 muka surat iaitu satu juz setengah, naik sikit sampai kepada 70 muka surat. Bagaimana naik, lebih naik dan ada boleh lagi. Maknanya menghabiskan mengatakan Quran dalam tempoh yang maknanya singkat, mungkin dalam minggu, mungkin dalam setengah dan sebagainya. Itu nak sebut nilai. Nilai kita dengan Quran berdasarkan berapa banyak kita baca sehari semalam, dan kita nak memahami bagaimana besar yang mu'jizat Al-Quran yang dimasukkan dalam perbahasan kita ini, iaitu mu'jizat sebagai dalail, sebagai bukti kenabian kerasulan Nabi SAW dalam konteks menyebarkan Islam, membawa dakwah kepada masyarakat, membawa Al-Quran sebagai hadiah yang kekal pada jalan. Bukan sahaja berdasarkan kita hanya mengetahui tentang Quran itu suatu wahyu Allah Ta'ala, mu'jizat itu yang paling besar dan sebagainya, tetapi sepertinya kita cuba untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita pada setiap hari ataupun setiap waktu. Al-Quran yang dibaca sentiasa, ataupun paling tidak satu hari semalam tidak kurang ataupun tidak kosong daripada membaca Al-Quran. Itu sikit gambaran berkaitan dengan mu'jizat yang pertama Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua yang mu'jizat berkaitan dengan bulan baru, kita sebut apa? Yang ketiganya isyarat Quran Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh kita maklum kalian mungkin ke dalamnya bagaimana tabaruk berkaitan kita. Yaitu mu'jizat isyarat Quran Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi dengan suatu ujian yang berat, dengan suatu ujian yang besar. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kewafatan dua orang yang cukup dan dicintai dan dikasihi, yang menjadi tulang kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Asy-Syafi'iyah Qariyah itu Kuwait dan juga Pak Sallallahu Nabi Abu Talib. Kemudian peristiwa yang amat mengenai hati Nabi SAW, yaitu Nabi dilayan dengan suatu layanan yang cukup amat buruk kepada Nabi daripada golongan Taif.
yang mereka itu adalah ramai yang mereka itu merupakan kita katakan jalur keturunan bagi Nabi SAW. Sampaikan tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun untuk kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Masiih bin alaihi salam supaya membawa Nabi SAW dalam satu perjalanan yang cukup hebat sebagai mukjizat yang tidak pula besarnya, di samping untuk memberikan mengubah kesediaan hati Nabi SAW, maka ada banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita. Dan kita sangat berdasarkan pada surah ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baru sangat berkaitan dengan ayat jadi berkaitan dengan Isra Mi'raj. Setiap kali tarikh Isra Mi'raj diangkat sebagai suatu tarikh peringatan, setiap kali diberikan peringatan selamat dan sebagainya. Maka ini ayat yang memang kita dengar setiap tahun, yang sepatutnya kita boleh hafal ayat ini, sebab dah tidak sangatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan Maha Suci Allah. Oleh kerana peristiwa yang tidak mampu nak dipikir dengan akal semata-mata. Sebab dia pedih kan? Perjalanan yang memakan masa berbulan dengan kenderaan unta ataupun kuda pada ketika waktu tersebut menaiki kenderaan tunggangan memakan masa berbulan pergi dan balik, tetapi berlaku hanya dalam satu malam. Itu pun bukan satu malam, separuh jam malam lepas daripada Isyak dan juga sampai balik sebelum subuh. Jadi taklah satu malam kan, pada satu malam kan. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan firman Allah dengan kalimat tasbih, Subhana Maha Suci Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mensucikan Allah terlebih dahulu untuk memberikan pengajaran kepada kita supaya kita sucikan Allah. Allah tidak ada sebarang bentuk kelemahan. Allah sifatnya kamalan yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana boleh berlaku? Maka yang pertama sekali, letakkan iman di depan, barulah diikuti dengan akal pemikiran. Kalau nak meletakkan akal pemikiran itu di atas logik semata-mata, itu yang menjadi hari ini pandangan dan pemikiran liberal itu, yang meletakkan akal pemikiran sebagai asas pertimbangan, bukan wahyu dan sebagainya. Walaupun dia orang Melayu dan nama di atas Islam, agama ni pada pada ICU Islam, tetapi apabila memakai dengan fahaman-fahaman yang benar keluar dari Islam, maka ini akan menjadikan dia itu keluar dari Islam yang sebenar. Meletakkan akal pemikiran itu selepas daripada pertimbangan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak segala logik pun sebenarnya boleh faham mudah ya. Kalau kita nak segala logik, dan logik kalau kita nak faham dengan izin Allah Taala, pada perkara yang kita boleh fikir depan mata pun sebenarnya perkara itu tak benar. Pertama sekali berkaitan dengan kuasa Allah Taala, yang kedua secara logik. Contoh kita katakan contoh itu Islam Barat itu perjalanan yang jauh dengan waktu yang terbatas. Katalah berlaku di antara dua semut, katakan contoh sebagai tamthilan, sebagai analogi. Dua semut ini bersembang, jadi lakon seekor semut pada kawannya. Semalam bertemu hari ini, lepas tu tak bertemu, lepas tu bertemu balik. Katakanlah dia tanya, dia beritahu kat kawannya yang dulu di Bandung ni, aku ni bawa balik jauh, aku ni bawa balik
Jauh jalan ke Lumpur. Ke Lumpur berapa lama? 5 jam, katalah 2 jam pergi, 2 jam balik, 2 jam setengah. Contoh kan? Kamu semua kata macam mana ni? Kan kita jalan pun, kan? Semua jalan berapa lama? Dah sampai. Kau boleh kata pergi. Pergi apa ni? Pergi jalan. Dengan apa ni? Dengan dalam keadaan yang masa yang cukup terbatas. Jadi saya dengar orang barulah di sekolah ada rawang nak ke layar. Tanah lubang speaker ada jatuh. Ada apa ni? Mendapat game teruk. Macam tak boleh teruk. Game teruk. Sebab ada belakang mendapat berbual dengan 2 orang itu. Jadi kalau perjalanan itu lancar, mana lagi cepat. Jadi sebut yang kedua, sebut yang ada mana cerita sikit. Apa cerita? Rupanya dia pergi masuk poket luar rumah. Dia pergi masuk poket luar rumah. Jadi dia rumah macam pasal balik kan yang pergi bawa PKL, semua turun dalam. Tengoklah sikit. Tengoklah sikit. Nampak Lumpur, nampak bangunan tinggi tu. Jalan-jalan yang jauh dengan air sebagainya. Dia tengok balik. Betul kan tak? Bila sampai balik, dah sampai. Logik lah. Kan? Dia bagi tahu kepada kawan dia, aku pergi ke Lumpur. Kawan dia kata mana boleh kita jalan, boleh hegi. Boleh sampai ke bertahun contohnya. Itu cara logik kita berfikir macam tu. Tapi secara dasar apa ni, ada atas kuasa Allah Ta'ala pun Allah bilang kita. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kalimah subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Baik. Yang kedua yang pengajaran kita di sini pada ayat yang ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan, maknanya memilih di kalangan makhluk ni, dari manusia untuk dihadapkan dengan suatu perjalanan yang hebat dengan beberapa perkara yang nak didudukkan, antara pembandangan, antara berkaitan dengan syurga dan apa sebagainya, daripada dunia naik ke langit dan turun balik. Jadi Allah Ta'ala menyatakan di atas martabat seorang hamba, asra bi'abdihi, maknanya untuk mencapai kepada tahap agar kita mampu untuk naik kepada martabat insan, atau makhluk Allah, manusia yang hampir dengan Allah Ta'ala, disebut redha Allah Ta'ala, disebut Allah Ta'ala kasih kat kita, maka perlu mencapai tahap hamba. Betul Allah tak sebut subhanallazi asra bi rasulihi atau bi nabiyhi. Allah tak kata maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan rasulnya atau dengan nabinya. Allah tak gunakan pangkat, tugas, amanah sebagai nabi atau rasul, tapi Allah menggunakan kalimah hamba, makam kedudukan insan, iaitu makam hamba. Jadi makam hamba ini adalah makam yang paling tinggi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran kan Allah Ta'ala sebut ketika mana Allah Ta'ala kira kita sebagai hamba dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu, orang yang nafsu dia telah tenang, nafsu mutmainnah, kembalilah kamu dengan perbuatan kamu dengan Allah Ta'ala redha mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, katalah masuklah kamu sebagai hamba-Ku, wadkhuli jannati. Bila aku akui kamu sebagai hamba-Ku, kata Allah, masuklah surga. Nah, masuk surga mesti kita memakai pangkat hamba. Adalah ciri-cirinya yang disebut dalam Quran sebagai ibadur rahman, hamba-hamba yang hamba-hamba Allah, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat pemurah hamba. Yang telah kami berkati pada perjalanan pada malam hari dari Masjid Haram ke Al-Aqsa, telah kami berkati sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia ini Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Kita tak payah bahas lagi, kita dapat ayat lepas
selama sama-sama dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Utitu bi-buraq wa huwa batu abyadu tawil fawqal imari wa dunal baghi yada'u hafilahu 'inda muntaha tarfihi faraqibatuhu hatta ataitu baital maqdisi farabatuha bil hadil halqati alladhi yarbutu biha al-anbiya." Apa kata Nabi SAW? Allah Ta'ala datangkan sebagai memuliakan Nabi sebagai kekasihnya dengan suatu tunggangan, dengan suatu kenderaan yang hebat, dibawakan kepada aku seekor buraq kata Nabi SAW, yaitu sejenis haiwan berwarna putih, lebih panjang daripada bagai, lebih pendek daripada bawah. Kerja di mana hebat sebab bangga ni binatang kacuk di antara kuda dan juga himar pandai. Maka kalau dalam kita kata dalam dunia haiwan, himar ataupun pandai ini tidak binatang yang menjadi binatang dengan utara atau bahwa dia agak lebih tinggi sikit besar daripada kedai yang maknanya yang kita panggil donkey tu lah, yang bunyi yang kuat itu ada hadis yang larang kita makan daging kedai pula yang kita panggil donkey tu. Kalau bakar ni dia agak lebih sikit panjang, tinggi sikit, dia agak panjang, tapi dia kecil sikit daripada kuda. Kuda saya agak besar. Kuda sebagai binatang tunangan khusus. Pada bakar ni dia tak sebatas kuda. Kalau bukan di sudut haiwan dan dunia haiwan. Jadi disebut berkaitan dengan dan sebut tentang saiz buraq tadi ni, lebih panjang daripada badan, lebih tinggi daripada bawah. Dapat melompat sejauh satu memandang. Mana satu langkah buraq itu sejauh mata memandang. Sayur mata memandang itu maksudnya yang disebut sebagai apa ini? Yang hafilahu inda muntaha tarfi. Satu langkah dia sayur mata memandang sampai tangan dia mampu ni sampai dah tak nampak, sampai dah nampak tidak ada. Itulah sebut tentang gajinya dan hebatnya dalam buraq. Kerana Nabi SAW, haiwan itu dan aku tunggangi sampai seperti mampus, sampai di panjang, sampai tidak mahu panjang. Tempat-tempat yang berhenti antaranya iaitu bentuk apa Madinah nama-nama apa? Madinah Yasrib Yasrib Madinah tempat-tempat yang menandakan itulah tempat-tempat tidak dakwah Nabi SAW yang akan Nabi singgah dan ada berlaku peristiwa besar di tempat-tempat yang menjadi. Maka setiap tempat itu Nabi SAW sebagai dua rakaat melambangkan kepada kita di mana saja kita sampai, ke mana pun kita pergi, sembahyang salat itu tetap bagi dilaksanakan. Sampai kita dapat mencapai dan kepada batu babis perjalanan yang cukup banyak pengalaman sampai Nabi SAW dikejar dengan ifrit dengan jamurnya, dengan jamurnya seolah-olah kita kata macam nak membakar Nabi, maka dia ada diri alaihissalam ruqyah, doa ada ruqyah untuk berhadapan dengan ifrit sebagainya. Banyaklah Nabi tengok, Nabi ditegur oleh oleh seorang guru. Nabi melihat bagaimana seorang
perempuan pula yang hampir menyebabkan mengikut tidulah, tetapi menyeruti tubuh badan dengan kemewahan. Itu semua perkara-perkara yang disaksikan oleh Nabi SAW yang Allah tunjukkan. Itu perjalanan di dunia yang berintah perkara yang berlaku sepanjang perjalanan Nabi SAW. Kalau kata laki-laki yang mengambil-ambil, laki-laki yang menambah-nambah, laki-laki tua yang menambah Nabi SAW. Setelah Nabi berkata Muhammad yang kelebihan dalam itu adalah iblis. Maknanya perjalanan hidup kita ini adalah suatu perjalanan yang banyak lambayan yang mampu merosakkan kita. Di sudut apa? Di sudut pengaruh kesikan iblis, syaitan dan sebagainya. Katakan Nabi SAW perjalanan Nabi yang hebat itu pun nak diganggu-gugat oleh iblis, yang nak diganggu-gugat juga oleh iblis. Sedangkan Nabi tidak menerima lambayan tersebut pun umat Nabi umat Nabi ini rosak bila selama. Sedangkan Nabi SAW tidak menyambut lambayan dari iblis. Kita dah banyak benda yang jadi masalah yang berlaku pada zaman itu, terutama akhir-akhir ini. Terutama akhir-akhir ini. Nabi pula kata tengok perkara suasana yang berlaku dalam negara dia mengikut musim. Nabi masih lagi musim kena bunuh, hilang dalam campak dalam campak. Dia musim dia bunuh bakal pula tutup sebab dia siapa kan. Dia musim dia lepas satu dibang kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran wala na'budu lakum bisyai'in min al-amwali wa naqsin min al-amwali wa anfusi was-samarat wa basyirus sabirin. Diciptakan atas mereka kata Allah Ta'ala atas manusia ni minal bisyai'in dengan sesuatu minal khawf daripada ketakutan kebimbangan. Zaman-zaman bimbang kita bisa kita. Di sudut daya, di sudut suasana yang berarti dalam konteks muka bumi kita yang tidak menentu, yang tak mungkin dengan iklim dan sebagainya, dengan lobaknya, dengan mendapat sebagainya. Ini akhir-akhir zaman ni untuk usia juga nak kiamat. Betul tak ada tanda kiamat kecil hati kan? Cuba tengok satu persatu bagaimana ulama muncul tanda kiamat kecil. Kalau nak ada pun mungkin satu bulan ataupun beberapa kali kecil dah habis berapa dah berapa. Tinggal nak tunggu tanda besar 10 tanda besar kiamat. Tapi bila kita berkaitan dengan kiamat, bila kita berkaitan dengan kiamat, bukan maksud kita tak usaha, bukan maksud kita bertimbul, bukan maksud kita ni hanya semata-mata duduk menjadi seorang, bukan. Tetapi hati-hati dalam kehidupan kita dalam melaksanakan tanggungjawab kita dan sebaik yang kita boleh untuk kita menjaga agama kita dan umat Islam yang Muslim. Biasakan kita tu bagi ini pun tak selesai sampai hari ini. Kemudian faqatu al halaqati allati tabutu biha. Sudah aku tambahkan murah itu, tambah murah ikat di tambahkan tempat yang biasa digunakan oleh Nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan solat di situ. Jadi dia kata sebut tentang nak sebut bukan nak cerita pandang dan sahabat sebab kita dah maklumlah terutama dalam sama-sama kepadanya. Dia nak sebut tentang dalail di sudut tanda-tanda kenabian berasal Nabi SAW. Banyak perkara yang menjadi dalilnya yang Allah jadikan di atas sifat keluargasaan yang dikatakan sebagai khariqul adah yang di luar daripada adat kebiasaan biasa. Akal tak mampu nak tipu secara logika semata-mata kena
dengan asas keimanan yang kukuh, barulah akan mampu. Antara yang lain iaitu bisa berdarat Nabi SAW. Kemudian yang keempat, tadi saya batal rumah. Ini juga telah masuk pada kaitan dengan hadis atau riwayat yang berkait dengan bagaimana batal rumah atau batal ulama yang menangis. Teriakan yang begitu kuat sampai disebut kepada sahabat seolah-olah mendengar bunyi anak untuk yang sedang terjadi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum yawm al-jum'ati ila sayrati aw nahdatin faqalat imra'atun min al-ansar aw rajulun ya Rasulullah ala naj'al laka minbara qala in syi'tum faja'alna lahu minbara falamma kana yawm al-jum'ati dufi'a ila al-minbar فصاحت النخلة سياح الصبي ثم نزل الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه التي تئن أمين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. Nabi SAW biasanya berdiri berkhutbah pada hari Jumaat, iaitu pada mimbar yang lama, iaitu di sebatang kurma. Maksudnya ada sebatang kurma atau tambah tempat Nabi SAW berpegang, tempat Nabi menyadap mimbar yang lama. Sebelum dibuat mimbar yang baru yang agak tinggi. Maka seorang wanita akan lelaki asal, maksudnya nisyak pada rawi. Ada rawi yang disebut yang tanya Nabi itu seorang perempuan asal. Ada riwayat yang kata bukan yang tanya itu seorang lelaki asal. Kita katakan salah. Ada kata salah. Syak pada rawi. Seorang wanita adalah yang akan berkata, ya Rasulullah, boleh kami untuk memimbar? Bagaimana menjawab? Boleh. Jika kalian mahu, lalu membuatkan seperti ini. Sebab makin dah umat Islam, ketika dah makin ramai. Jadi tak apa-apa nampak lagi. Dalam keadaan mimbar yang ataupun nanti tinggi yang agak rendah, bagi dinaikkan disusun batang-batang dan mana dari agak tinggi. Jadi nampaklah. Jadi sahabat tanya, boleh ke kalau nak buat mimbar untuk nasrullah? Tak jauh pun daripada antara mimbar lama ke mimbar baru yang hari ini daripada 7 langkah itu pun, kan? Tak jauh. Boleh tak? Jadi Nabi kata apa? Insyi'tum. Kan nak buat kata-kata itu cara. Lalu mereka membuatkan untuk mimbar. Jadi Pak Amir yang lalu siap mimbar yang baru apabila tiba hari Jumaat. Maknanya Jumaat yang Jumaat sudah mimbar yang lama. Kemudian hendak ataupun naik kepada Jumaat yang seterusnya, mimbar Jumaat yang baru. Baginda Nabi pun naik ke mimbar tersebut yang baru. Lalu pokok rumah itu mengeluarkan bunyi seperti ini. Dalam hadis yang lain, dari riwayat yang lain, pada masuknya al-mimbar berkawir al-mawdi alladhi wada'ahu fihi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada zalika al-mimbar banyak kubah ala infama wa ilah. Dari riwayat yang lain, mana bila siap mimbar yang baru ini, kita bayangkan rumah Nabi sallallahu dalam Allah kan. Rumah Nabi kalau ada kiblat sebelah kiri kan. Ini kiblat. Bahkan ini kan kan. Ini kiblat. Kemudian dari sana kan ada mihrab yang cantik yang lengkung. Kita kata dekat sini. Ya, yang cantik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah Nabi kan sebelah kiri kan. Masa Aisyah. Nabi rumah yang lain di sini. Jadi Nabi berubah masih lagi berpegang kepada pangkal utama dekat merah. Mana tempat dia? Sebelah kiri.
Kalau mihrab tu, mimbar merah yang cantik kan, kita kata yang ni, yang lekong tu, kan ada 2 tiang belakang tu, dan tiang sebelah sana. Itulah tempat batang tambang. Jadi Nabi lalu daripada lima Nabi SAW pergi. Mimbar bakar belah sana. Nabi lalu mendapati mimbar yang lama, melintas depan batang tambang. Dapat bayang kan? Jadi ayatku mengadakan dan memperfayah tubuh anaknya famara'ilah Nabi lintas dan Nabi lalu ya bunyi teriakan kuat tangisan seolah-olah bunyi bayi yang sedang mengaum kuat Nabi naik atas yang bimbang yang sana kan bila Nabi naik lalu lintas sahaja bunyi bahkan kata sahabat seperti bunyi anak itu yang bunyi anak itu. Kemudian bila Nabi naik atas itu, bila bunyi itu tak berhenti. Tanya satu masalah membaca buatkan semua sahabat dengar bunyi mengaum, bunyi teriakan yang berdari-dari mengaum yang sungguh sangat sedih. Ya. Lamma sama wa lamma sami'a sauta al-jizah wa masahu biyadi thumma raja'a ila al-jumlah. Kemudian bila Nabi dengar yang itu, Nabi akan turun daripada mimbar yang sana. Turun dan Nabi pergi ke mimbar yang lama dan Nabi pergi kepada batang tambang. Sebab bunyi itu pasal sahabat semua dapat merasakan keluar daripada batang tambang. Nabi pergi, Nabi pegang, Nabi usap dan kata sahabat seolah-olah kami melihat Nabi sedang mengusap, mengutuk seorang anak-anak kecil. Dan Nabi membisikkan sesuatu. Dari banyak kali Nabi membisikkan debat pertama ni, apakah kamu nak kamu ni aku dicabut mana tanam semula dan kamu menjadi makanan umat Islam, ataupun apakah kamu nak sama aku di situ. Bila dengar itu baru disiap. Kemudian masa pembinaan masa berlaku dalam selepas perubatan Nabi SAW berlaku pembaik mudik kita bagi Ubay bin Ka'ab sama sahabat batang kapal itu dicabut, yang belakang itu dia simpan di rumah sampai itu. Tapi hari ini di mimbar itu ada 2 tiang. Jadi tiang yang sebelah kiri itulah, di situlah dipanggil tiang yang berkotor. Tiang yang selalu keluarga masyarakat dilumurkan minyak wangi. Jadi kata Al-Imam Al-Basri, karenanya batang tambang itu dia bukan manusia. Dia tidak mempunyai perasaan seperti mana manusia, tetapi tangisan yang cukup kuat, kesediaan yang cukup menampakkan kerinduan kepada Allah. Sebab bila Nabi di tempat yang lama, Nabi pegang dia, Nabi pusat dia mendengar ayat-ayat Quran dari Nabi SAW, mendengar tasirah berkhutbah Nabi. Tapi bukan itu pun antara sini kesannya lebih kurang melangkah. Tapi jawab yang sebegitu dekat setelah Nabi sentiasa berada di sisi batang tambang itu, berarti kemimbar yang baru itu menyebabkan batang tambang itu menangis kerana rindukan Nabi SAW. Kalaulah batang tambang yang bukan manusia seperti mana kita mempunyai perasaan seperti itu, dia menangis. Bahkan kata sahabat, kalaulah Nabi tidak mendiamkan batang tambang itu, tidak tunjuk, maka dia akan menjaga sampailah kiamat. Kalaulah batang tambang itu kerinduan yang cukup hebat kepada kita manusia. Kita sekarang dulu dapat langkah ni, kita jauh tak berapa ribu batu daripada Masjid Nabawi. Dan jarak jauh masanya adalah ribuan tahun. Tapi tak pernah kita menangis, tak pernah air mata kita tumpah kerana perasaan rindu dan Nabi SAW. Ini duduk kita datang menurut diri saya. Kalau kita tanya, kita dah jawab. Pernah tak sekali, walaupun tak banyak, tapi berinyang sikit air mata bila tidak ada Nabi.
Kita boleh menangis kerana menenangkan anak yang jauh duduknya di asrama, katakan. Kita boleh menangis ketika mana seorang isteri duduk berjauhan, balik seminggu sekali, sedih rasa, rindu rasa. Kita boleh menangis kerana kehilangan ibu dan ayah yang telah meninggal ataupun setengah mana kawan-kawan dan sebagainya. Kita boleh menangis. Kita boleh menangis ketika mana terkenalkan seseorang yang kita sayang, yang kita kasih. Tetapi kita tak mampu nak menangis kerana apa? Kerana Nabi SAW. Yang ini yang tepuk teruk kita. Hati kita mengenai hati kita jauh. Dan bila lah Allah nak bagi hati kita jauh. Dan bila lah Allah nak bagi hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan bila lah Allah nak bagi kita hati ini mampu untuk menangis, bimbang, takut di atas hati kita nak bagi esok ni. Kita tak rasa apa sangat. Bukan tak fikir, bukan tak tahu. Tetapi kurang sangat, hamba sangat, keras sangat, leka sangat, sombong sangat dan sebagainya. Ada kita minta kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang lembut, hati yang mampu untuk menangis ketika mana mengenangkan soal akhirat, hati yang mampu menangis bimbangkan akan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati yang mampu menangis ketika mana tangisan yang diri kerana rindukan umat. Sebab itu kena tanya, layan hati kita nak bagi tembus dengan selamat, dengan apa ni, dengan kafidah ataupun selawat untuk nak bawa hati kita supaya hati kita lembut. Banyak berselawat atas Nabi SAW, banyak kita mengucapkan salam atas Nabi SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, mudah-mudahan paling tidak kita mampu sikit sebanyak rasa sedih atas itu, tetapi itu agak mudah-mudahan bolehlah sikit sebanyak kot sekali kita boleh mampu kita dengan air mata untuk Nabi kita. Kita jangan lihat, kita kena ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan tutup apa yang kita dengan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Nabi SAW menjawab salam itu untuk Nabi. Tertutusnya sikit. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ajraqal badru alaina, fahtafat minhul wujuh, mislahu
برحمتنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله أنت أمين ya Allah bukan hati kami ini ya Allah untuk senantiasa bimbang akan nasib kami ya Allah untuk merasai kebimbangan pisang di atas ancaman azabmu ya Allah ya Allah ya kami mempercayakan hati kami ini ya Allah untuk kami melimpahkan rasa ibu kami atas Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kami membaca akan hadis al-Fitri pada Nabi-Mu ya Allah kami mengetahui betul kerinduan satu batang kamal yang dari manusia wahai Allah batang kamal yang bukan seperti kami manusia sanggup menangis ya Allah menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun masih berada di zaman Nabi walaupun masih berada di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hal itu berlangkah sakit dan batang itu dia mampu untuk menanggung kerinduan untuk Nabi-Nya dan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kami yang tahu ribuan takut daripada makan Nabi kami daripada masjid Nabawi ya Allah? Apakah Nabi kami yang tahu dengan masanya ribuan tahun ya Allah? Tetapi kami tidak pernah menangis kerana itu Nabi kami wahai Allah. Ya Allah jadikanlah hati kami hati yang mudah bersentuh ya Allah atas agamamu ya Allah agar mudah-mudahan indah antara jalan untuk mendapat ridha-Mu ya Allah untuk mendapat kasih sayang dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah jadikan kami jadikanlah di antara kami ini semua ini ya Allah walaupun kami tidak hidup di zaman hayat Nabi kami ya Allah Engkau berikanlah Allah untuk kami ya Allah walaupun dalam sebelum mimpi dalam sekali hidup kami bertemu wajah dengan Nabi kami Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali dalam mimpi kami ya Allah ya Allah Tuhan kami agar mudah-mudahan berikan kami umat yang nanti mendapat ridha-Mu dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbika subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'af innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala akan segala rahmat